Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, bermula pada malam ini kita akan membaca kitab Sab'una Hadithan fil Jihad, himpunan 70 hadis tentang jihad, iaitu satu kitab kecil himpunan hadis yang dihasilkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Uqbari, seorang ulama yang wafat pada tahun 387 Hijrah. Di mana nama penuh beliau iaitulah Ubaidillah bin Muhammad bin Hamdan Abu Abdullah Al-Uqbari, yang lebih dikenali dengan panggilan Ibnu Battah. Dilahirkan di Baghdad pada tahun 304 Hijrah, meninggal pada tahun 387 Hijrah, lebih 1000 tahun yang lalu. Sekarang 1444 Hijrah, beliau meninggal 387 Hijrah. Merupakan seorang ulama ahli fiqh dan juga ahli hadis, dan seorang abid. Seorang abid iaitu yang ahli ibadah. Aliran fiqhnya ialah mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ibn Battah Al-Uqbari ini Al-Hanbali, seorang ulama mazhab Hanbali. Dan penulisannya yang masyhur ialah kitab Al-Ibanah As-Sughra, 3 jilid. Itu kitab yang kita baca ni kitab kecil, 70 hadis. Kitabnya yang masyhur iaitu kitab Al-Ibanah As-Sughra, setebal 3 jilid. Berkata Abdul Walid bin Ali Al-Uqbari, dia orang yang mengenali beliau. Seorang tokoh yang lain nama Abdul Wahid bin Ali Al-Uqbari. Kata dia, aku tidak pernah melihat di kalangan ulama-ulama hadis dan ulama-ulama lainnya orang yang paling baik keadaannya dari Ibnu Battah. Ibnu Battah mana pengarang kitab kita ini. Menurut keterangan Al-Khatib dari Abu Hamid Al-Dalwi, Ibnu Battah merupakan seorang yang sentiasa mengajak kepada ma'ruf dan mencegah mungkar. Dia bukan saja ulama, tapi dia juga yang mengambil peduli keadaan sekelilingnya, di mana kalau ada kemungkaran yang berlaku, maka dia dia akan tampil untuk mencegahnya. Tidak sampai berita tentang suatu kemungkaran kepadanya, melainkan dia akan berusaha mengubahnya. Ini sebagaimana dicatat oleh kitab Siyaru A'lam An-Nubala Imam Az-Zahabi. Kitab ini kitab yang kitab tarajum al-fuqaha al-ulama, imam, kitab yang masyhur, ditulis oleh Imam Az-Zahabi, iaitu yang menceritakan tentang sirah ataupun perjalanan hidup para ulama. Jadi ulama-ulama yang utama, kebanyakannya ditulis biodata mereka, kisah tentang mereka, lahir bila, akhlak mereka dan sebagainya oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Siyaru
Siyar jamak kepada sirah. Siyaru jamak kepada sirah. Al-a'lam jamak kepada alam. Alam adalah tokoh. Sirah-sirah tokoh. An-nubala. An-nubala iaitu yang cerdik, yang bijaksana. Muqaddimah pengarang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana yassir lana wa a'inna. Wahai Tuhan kami, berilah kemudahan kepada kami dan bantulah kami. Berkata Imam yang alim, lautan segala ilmu, Abu Abdullah Al-Uqbari, yang dikenali dengan Ibnu Battah, semoga Allah mengampuninya. Jadi sudah tentu yang tulis ini adalah yang an-nusakh, yang menyalin. Takkan Ibnu Battah dia nak kata ulama alim lagi lautan ilmu. Takkan dia nak angkat dia sendiri, sebab orang dulu biasa dia panggil nusakh. Nusakh ni makna orang yang menyalin. Orang menyalin kerana ulama-ulama dulu ilmu yang dia dapat itu biasa talaqi. Anak murid akan ambil kepada guru, guru menyampaikan. Dan kemudian dia salin itu, mana muqaddimah itu dia akan tulislah. Telah berkata alim, imam yang alim. Imam kalau zaman hari ini kita boleh kata dalam masyarakat Melayu ni tuan guru lah. Kerana imam ini ialah ikutan, ulama menjadi ikutan. Kalau asy-syekh pula, mana orang ulama yang ada kelebihan. Mana ada kelebihan, walaupun dia bukan menjadi ikutan, tapi dia ada kelebihan, sama ada dari segi usia, sama ada dari segi ilmu, ataupun dari segi penampilan dan sebagainya. Ada kelebihan, maka orang Arab panggil asy-syekh. Sebab itu kadang-kadang dia bukan alim, tapi dia panggil asy-syekh sebab usia, dari segi usia. Dan ada dengan sebab dia ada kelebihan suatu ilmu, maka disebut dengan asy-syekh. Dan imam ini biasa orang Arab dia tak akan bagi sebarangan. Imam ini bagi mana seorang tokoh. Kalau alim pun, kalau setakat ada ilmu saja, orang tak panggil imam. Imam ni makna orang yang melahirkan para syuyukh. Makna dia menjadi ilmunya itu menjadi sandaran. Jadi sebab itu kita biasa dalam fiqh kita kasut Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi, Imam Ibnu Hajar dan sebagainya. Jadi sebab itu sepatutnya dalam masyarakat kita orang Melayu ni, istilah-istilah yang tinggi itu jangan bagi sebarangan orang. Tuan guru. Tapi hari ini ni boleh kata semua orang ikut dan je orang Melayu dia bagi tuan guru. Akhirnya istilah itu tak ada nilai. Bila tuan guru ni dia sendiri pun maknanya dipertikaikan, orang kata apa, cakapan dan sebagainya, jadi akhirnya tak ada nilai. Tapi dalam masyarakat Arab, imam itu ada nilai. Jadi sebab itu istilah-istilah begitu jangan digunakan sebarangan. Kita bagi kepada macam Tok Guru Ni Aziz, itu layaklah. Tok Guru Jadi, itu layaklah. Mana tokoh-tokoh yang memang dah membuktikan dari segi waraknya, dari segi kita kata ilmunya, dan jadi begitulah tuan-tuan sekalian. Kemudian di sana ada istilah lagi al-allamah. Kalau dia menguasai satu bidang dia panggil alim. Contoh fiqh saja, hadis saja dia panggil alim. Tapi kalau dia menguasai banyak bidang, dia pakar, dia menguasai bidang hadis. Macam ulama dululah, walaupun dia tak sampai martabat imam, dia akan dibagi al-allamah. Al-allamah ni maknanya orang yang menguasai banyak bidang, cabang-cabang keilmuan dalam Islam. Kata Imam Ibnu Battah, segala puji bagi Allah. Mungkin tuan-tuan tanya, di awal buku kulit Al-Uqbari, di tengah ni pula Al-Akbari. Nak buat macam mana baris tak ada. Bila baris tak ada, ikut dan Al-Uqbari, Al-Akbari. Jadi kena rujuk pada ni lah. Ada kitab-kitab di mana ulama-ulama. Anak seni pun walaupun anak yang terjemah tapi tak tahu sebab apa di kulit Al-Uqbari, di tengah Al-Akbari.
nak habaq dekat tuan-tuan hak mana satu betul pun tak tahu. Nanti kita kena semak lain. Kalau tengok di dalam di awal Al-Muqbari ni. Jadi buku ini ana terjemah mula-mula sekali keluar tahun 2007. Kemudian cetakan semula 2016. Jadi sekarang ni 2022, 6 tahun. Kalau nak tengok pada yang asal 2007, lagi lama lah. Jadi kalau tuan-tuan yang tak ada nuskah tu memang tak ada lah. Ini pun yang bagi tu pun kira last lah yang ada di rumah. Jadi kalau tuan-tuan nak lagi tu kena photostat sendiri. Kena, ataupun tuan-tuan bagi tahu lah tolong photostat. Ataupun Ustaz Fakhrul lah tolong photostat. Dan malam ni mungkin kita baca dalam 2-3 hadis saja. Lambat lagi ni, 70 hadis ni mungkin sebulan 2 bulan juga. Kalau seminggu sekali, kalau seminggu 5 hadis, sebulan baru 4 kali 5 baru 20 hadis. Jadi mungkin 3 bulan. Itu bergantung kepada huraian kita lah. Kalau huraian panjang, lambat hadis. Jadi masih ada masalah lagi kalau tuan-tuan nak menadah hadis-hadis ini, tuan-tuan kena photostat sendirilah. Dan ana ada kongsikan link. Kalau tuan-tuan yang nak ambil daripada PDF pun boleh. Tuan-tuan masuk dalam petang tadi, ana kongsi link dia tu, tuan-tuan boleh download sendiri dalam Facebook ana. Tuan boleh. Segala puji bagi Allah, kata dia, dengan pujian sebanyak-banyaknya. Kepadanya kami memohon pertolongan dan kami mohon keampunan. Kami berlindung dengan Allah, Tuhan yang maha tinggi, maha agung, maha kuat, lagi maha mengetahui, dari segala kejahatan diri kami sendiri dan dari amal-amal kami yang buruk. Sesiapa ditunjuki Allah, nescaya tiada siapa dapat menyesatkannya, dan sesiapa disesatkan Allah, nescaya tiada siapa dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah satu-satunya, tidak ada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad SAW adalah hamba dan juga Rasulnya. Semoga Allah melimpahkan salawat ke atas baginda serta ahli keluarga baginda dan mengurniakan kesejahteraan yang sebanyak-banyaknya. Amma ba'du. Jadi tuan-tuan sekalian, menjadi tradisi para ulama, dia akan mulakan tulisan dia dengan 3 bismillah, memuji Allah, tahmid, dan juga dengan selawat kepada Nabi SAW. Setelah itu dia akan sebut amma ba'du. Adapun selepas itu, yakni selepas ucapanku tadi, bismillah, memuji Allah, alhamdulillah, dengan selawat ke atas Rasulullah, maka adapun selepas itu, kata dia, fasal yang pertama, fadail jihad, fadilat jihad, iaitu dorongan kepada jihad. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan, Anas bin Malik sahabat Nabi radhiyallahu anhu, dia telah menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ghadwatun fi sabilillah aw rauhatun khairun minad dunya wa ma fiha. Sesungguhnya sepagi, ghadwatun, satu pagi, atau sepetang, rauhatun, berada di jalan Allah lebih baik dari dunia dan segala isinya. Lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada hadis yang lain seumpamanya, tetapi diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Hadis tadi daripada Anas bin Malik. Kata Imam Ibn Battah, dalam Sahih Bukhari pun ada yang sama sepertinya, tapi daripada sahabat yang lain, yaitu Sahl bin Sa'ad. Begitu juga dalam Sahih Muslim dan Sunan An-Nasa'i terdapat hadis dari Abu Ayyub yang seumpamanya, tetapi dengan lafaz di hujungnya. Di hujung lafaz tu agak berbeza, iaitu khairun mimma tala'at alaihi syamsu aw gharabat. Lebih baik dari dunia, sepagi atau sepetang, berada di jalan Allah, lebih baik daripada dunia yang terbit atau yang tenggelam padanya matahari. Mana siang malam lah. Dalam siang malam itu
Kalau kita dapat berada sepagi ataupun sepetang di jalan Allah, maka kita telah dikurniakan dengan dipanggil dengan ganjaran yang terbaik, yang melebihi daripada segala harta yang ada di atas muka dunia ini. Itu hadis yang pertama. Jadi secara kesimpulannya, hadis ini selain daripada Imam Ibn Battah ini, kerana dia muhaddisin, dia hidup pula dekat dengan Rasulullah, meninggal tahun 387. Maka kalau kita nak riwayat pun kita boleh sandar terus pada dia. Yang mana hadis ini dicatat oleh Imam Ibn Battah dalam kitab dia. Cuma tuan-tuan sekalian, oleh kerana Imam Ibn Battah ini dia tokoh yang jarang dikenali, jadi biasanya orang akan tanya satu soalan lagi lah, status hadis ini macam mana. Maka tuan-tuan sekalian, maka perlu di sana, kalau dinyatakan hadis yang sama yang diucapkan oleh Imam Ibn Battah ini turut terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, maka kita sedia maklumlah, maka hadis ini merupakan hadis yang kuat. Kerana semua hadis yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim itu telah disemak oleh ulama dan disahkan statusnya sebagai sahih. Jadi tak perlu kita pertikaikan. Kemudian hadis yang kedua, fi sabilillah. Apa makna fi sabilillah? Kalau hadis tadi ini menekankan pahala berjihad di jalan Allah, iaitu sepagi, walaupun tak satu hari, sepagi ataupun sepetang saja, lebih baik daripada dunia dan segala, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Itu dari segi fadilat atau fadail. Jadi hadis yang kedua ni pula nak cerita kepada kita, apa makna fi sabilillah itu, ataupun tapi kalau tengok kepada hadis itu, dia masih lagi menekankan fadilat amalan juga. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Tadammana Allahu liman kharaja fi sabilihi la yukhrijuhu illa jihadan fi sabili," ila akhir hadis. Allah memberi jaminan, tadammana, Allah memberi jaminan kepada sesiapa yang keluar di jalannya, jika tidak mendorongnya untuk keluar melainkan kerana berjihad di jalanku dan kerana imannya kepadaku serta kerana membenarkan rasul-rasulku, maka dia mendapat jaminan dariku, kata Allah. Ini hadis kursi lah, bahawa aku akan masukkannya ke dalam syurga, atau aku membawanya pulang ke rumahnya dengan memperolehi pahala atau harta rampasan perang. Jadi kok mana pun orang beriman ini yang menyertai jihad ini, kalau dia mati dia akan masuk syurga. Kalau dia tak mati, dia pulang ke rumah, maka dia akan pulang dengan pahala ataupun dengan harta rampasan perang. Dan demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, dalam hadis, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi, ini sumpah Allah Ta'ala, qasam, wallazi, demi zat yang nafs diri Muhammadin, Muhammad, biyadihi, di tangannya. Ini dia masuk hadis, dipanggil hadis mutasyabihat, tangan. Sebab itulah mazhab kita, mazhab Asy'ariyah, di tangan di sini bukan makna anggota, bukan makna tangan. Jangan kita anggap kata Allah Ta'ala ada tangan macam makhluk. Sebab itu ada dua, ulama salaf, ulama khalaf. Ulama khalaf, kita ambil khalaf dulu, yang kemudian 300 lepas 300 hijrah, maka tafsirkan tangan dengan makna kuasa. Dan kita pun terjemah di sini, demi Tuhan yang mana diriku dalam kekuasaannya. Ini kita ambil khalaf, mana simbolik, dipanggil kiasan. Apa dipanggil istilah? Apa ni, majaz? Dipanggil apa? Dalam istilah apa? Dalam istilah ni ada istilah sastra, apa dipanggil? Apa dalam bahasa kita?
istilah, adalah istilah, tak ingat dah, terjemah pada majas tu. Istilah apa ni? Bukan kiasan. Macam kita kata, tak apalah, boleh fikir di rumah, lambat. Tapi ulama salaf, okay, dia akan kata begini, dia kata tangan bukan dengan maksud tangan. Habis maksud apa? Wallahu a'lam. Tauhid kita serahkan pada Allah Taala. Tapi ada satu lagi dia panggil salafiyah. Salaf lain, salafiyah lain. Salafiyah ini dia akan sebut begini pula. Dia kata Allah Taala ada tangan, tapi tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu dia beza sikit. Kalau salaf dia panggil tafwid, mana kita serahkan makna. Tangan bukan tangan. Tangan bukan makna tangan, tapi makna apa itu kita tak mau nak orang kata apa, nak sibuk-sibuk dia panggil. Boleh faham tak? Itu beza di antara khalaf dia mentafsirkan, salaf dia panggil apa tu? Tafwid dia panggil. Tafwid. Setelah kita nafikan maksud yang menyerupai makhluk itu, tangan itu, kita serahkan maksud sebenar itu kepada Allah Taala. Dan ada pun satu lagi salafiyah. Maka salafiyah ini dia banyak mengambil daripada Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan sebagainya, di mana mereka mengisbatkan zahir tetapi dinafikan laisa kamitsli syai'. Laisa kamitsli syai'. Tangan maksud tangan, tapi bukan tangan anggota. Itu kena adil lah. Kena adil dengan orang lain. Bila tuan-tuan menakalkan pandangan orang lain, mereka sendiri pun Imam Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim, dia kata tangan tapi bukan anggota. Salah pula tadi, tangan bukan maksud tangan. Makna apa? Wallahu a'lam. Itu beza. Jadi ala kulli hal semua orang Islam, tak kira apa aliran sekalipun, dan mereka menafikan penyerupaan Allah dengan makhluk. Kemudian, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya tidak ada seorang pun yang mendapat luka di jalan Allah, melainkan dia akan datang pada hari kiamat seperti keadaannya ketika hari dia dilukai itu. Mana dia bangkit dari kubur sama sebagaimana hari dia luka tu, di mana warna lukanya itu adalah warna darah, tetapi baunya adalah bau kasturi. Dan demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kekuasaannya, jika tidak kerana bimbang akan memberatkan sebahagian kaum muslimin, nescaya aku tidak akan ketinggalan dari menyertai mana-mana syariah yang di rombongan perang, kata Nabi. Tapi Nabi kesian, kalau dia tiap-tiap kali keluar, yang tak dapat keluar tu mereka akan rasa sangat bersalah. Orang yang sakit dan sebagainya. Sebab itu ada ketika-ketika tu Nabi rasa ada sahabat-sahabat boleh pimpin, Nabi lepaskan sahabat, dan Nabi kekal duduk di Madinah membimbing, mengajar, caki-baki. Ada bahkan dan di samping dalam surah At-Taubah, Allah Ta'ala sendiri pesan kepada Nabi dan juga sekalian orang beriman, jangan semua keluar berjihad, mesti ada sebahagian yang duduk untuk belajar, supaya nanti yang pulang nanti ni, ataupun kalau berlaku dipanggil kekalahan dan sebagainya, dan masih ada lah saki-baki yang masih di Madinah untuk meneruskan dakwah, pengajaran dan sebagainya. Ya, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid din. Dan hendaklah ada satu golongan di kalangan orang beriman itu, ada satu kelompok yang keluar untuk tafaqquh fid din. Jangan semua sekali keluar untuk perang, mesti ada yang keluar tafaqquh. Tapi kita ni tuan-tuan Muslim, perang pun tak, tafaqquh pun tak. Itu masalah dia. Duduk di rumah tengok televisyen. Itu masalah yang berlaku pada zaman ini. Jadi sebab itu tuan-tuan Muslim, satu fake, ini mudah-mudahan sampailah dekat ustaz-ustaz kita, kepada tuan-tuan guru kita, yang perlu dirangka fake baru yang tak ada dalam kitab-kitab lama, tak ada, iaitu fake media sosial. Yang tu fake media sosial. Jadi macam mana dia panggil, nak kena ajak orang kita ni,
Kerana dia sekarang sedang leka, sedang ghalib dia panggil. Kurang dah baca Quran pun kurang, mengaji pun kurang, mushaf pun tak mau pegang dah. Tuan-tuan perasan tak? Mushaf pun tak mau pegang dah ni, sebab dia ada media sosial. Dia duk ingat bahawasanya baca Quran dalam media sosial itu sama macam baca pada mushaf. Tak sama, tuan-tuan sekalian. Kerana pegang mushaf, pegang handset tu tak payah wuduk. Yang tidak perlu wuduk. Pegang mushaf kena wuduk. Dan buku pun dia tak mahu ada dah. Buku pun tak mahu. Dia kira orang panggil apa, nak PDF dia. Termasuk ustaz-ustaz pun dia tak mahu beli dah buku, sebab dah ada dalam PDF. Tuan-tuan tak sama. Sebab tuan-tuan sekalian, bila kita mengaji ni, kita kena tulis di tepi tu. Dia panggil dhabit, dia panggil. Dhabit tulis. Itu hak kita punya. Jadi begitulah tuan-tuan sekalian, dia kena ada fake media sosial. Fake maknanya huraian-huraian baru. Kemudian, demi Tuhan yang diri Muhammad dalam kuasaannya, jika tidak kerana bimbang akan memberatkan sebahagian kaum muslimin, nescaya aku tidak akan ketinggalan dari menyertai mana-mana syariah, yakni rombongan peperangan selama-lamanya. Namun apakan daya, aku tidak mempunyai kelapangan harta untuk menyediakan binatang kenderaan untuk membawa mereka bersama, dan mereka juga tidak mempunyai kelapangan harta untuk menyediakan binatang kenderaan sendiri, sebab nak hadir perang kena ada persiapan. Dan berat bagi mereka untuk ketinggalan dari bersamaku jika aku turut keluar berperang. Kerana mereka akan rasa sedih, akan rasa bersalah dan sebagainya. Dan demi Tuhan yang diriku dalam genggamannya, aku amat menginginkan agar aku berperang di jalan Allah, lalu aku mati. Kemudian aku dihidupkan kembali dan berperang lagi, lalu mati. Kemudian dihidupkan kembali dan berperang lagi, lalu mati lagi. Makna syahid berulang-ulang kali. Nabi sendiri pun menganggap bahasanya kurniaan yang diberi Allah kepada orang mati syahid ini sangat hebat. Jadi sebab itu kalau boleh berulang-ulang kali mati syahid itu, Nabi kalau boleh kata, aku nak begitu. Hadis turut terdapat dalam Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim. Bila seseorang itu menjadi syahid, Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu menceritakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fasala fi sabilillah famata aw qutila fahuwa syahidun, aw waqasahu farasuhu aw ba'iruhu aw ladaghathu hamatun aw mata ala firashihi bi ayyi hadfin syaa Allahu fa innahu syahidun wa inna lahul jannah." Sesiapa keluar di rumahnya untuk berjihad di jalan Allah, lalu dia mati atau terbunuh, maka dia mati syahid. Atau dia mati kerana dilambung atau dilontar oleh kuda atau untanya. Dia tak mati di medan perang, tapi kuda dia tu, orang panggil apa, buang dia, jatuh mati dalam perjalanan pergi medan perang ataupun pulang dan sebagainya. Atau disengat atau dipatuk oleh binatang berbisa, atau mati di tempat tidurnya dengan apa cara mati sekalipun dikehendaki Allah, maka dia mati syahid dan baginya syurga, walaupun bukan di medan perang. Kerana niat dia tu, kerana niat dia. Dan insya-Allah tuan-tuan sekalian, tak pasti sama ada dalam buku ni pun ada. Di sana ada hadis Nabi SAW menyebutkan, atau kama qala Rasulullah, orang yang dia berniat untuk mati syahid, walaupun dia mati di tempat tidur rumah dia, Allah Ta'ala akan bagi pahala syahid. Kalau dia ada niat, maknanya dia sentiasa hadirlah hati, ya Allah, kalau ditakdirkan berlaku perang di mana orang Islam menentang orang kafir, maka aku salah seorang yang akan hadir. Walaupun dia mati di tempat tidur, Allah Ta'ala akan bagi pahala syahid kepada dia. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis yang keempat, Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menceritakan dari Tuhannya yang berfirman. Ini pun hadis kursi, hadis ilahi, hadis kursi. Ayyuma 'abdin min 'ibadi kharaja mujahidan fi sabilillah ibtigha'a mardati dhamintu lahu an urji'ahu
in arja'tuhu bima asaba min ajrin aw ghanimatin wa in qabattuhu ghafartu lahu wa rahimtuhu. Mana-mana di kalangan hamba-Ku yang keluar berjihad di jalan Allah kerana mengharapkan keredaanku, aku jaminkan untuknya bahawa jika aku mentakdirkan dia pulang, nescaya dia akan pulang dengan pahala dan harta rampasan. Dan jika aku mentakdirkan dia mati di medan perang, aku akan ampunkan dia dan memberi rahmat kepadanya. Hadis terdapatlah Musnad Imam Ahmad, Sunan An-Nasa'i, hadis sahih menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud. Hadis tadi Sunan Abi Daud, cuma menurut Syekh Syuaib Al-Arnaud isnadnya adalah dhaif. Ya. Jadi tuan-tuan sekalian, hadis-hadis yang macam inilah ya orang dulu, dalam bahasa kita kata dia pulun sungguh-sungguh, kerana hebatnya pahala tu. Terang mana mereka pulun ni? Tuan-tuan bayangkanlah, dalam masa tak sampai 100 tahun, Islam sampai separuh dunia. Islam sampai separuh dunia. Puluhan ribu gugur syahid. Mana semangat mereka ni kerana nak ambil pahala syahid tu. Dan juga semangat kerana nak ambil pahala, nak dalu ala khair kafa'ilih. Orang yang menunjuki orang lain pada kebaikan, maka sama macam dia yang buat baik. Jadi tuan-tuan bayangkanlah, walaupun kita orang Melayu ni, kita tak catat sejarah. Jadi orang tanya kita, siapa yang buat masuk Islam tanah Melayu ni? Tuan-tuan bayangkanlah betapa banyak jasa dia. Sampai sebut saja orang Melayu di tanah Melayu ni, tak ada seorang pun tak Islam. Semua Islam. Siapa yang buat masuk Islam di tanah Melayu ni? Tak tahu. Tapi yang kita tahunya ialah orang yang masuk ni, bawa masuk ni hebat. Dia berjaya mengislamkan kita, mengislamkan raja-raja Melayu dan sebagainya. Dan tuan-tuan bayangkanlah, asal dipanggil Nusantara ini, asalnya adalah Buza. Kalau tak Buza, Hindu, dua tu. Tapi macam mana dipanggilnya berkembangnya Islam tu. Dan begitu juga tuan-tuan parti tengok dalam sejarah dipanggil sebelah tanah Arab, seluruh tanah Arab jatuh pada Islam. Kemudian sebahagian besar Afrika pun jatuh ke tangan Islam. Itu dipanggil semangat jihad. Kalaulah orang zaman tu macam kita hari ni, tak tahulah apa jadi. Wa'alaikumsalam dan silam. Tata kita ni pun ada tandil lagi. Dan kalau orang zaman dulu macam kita hari ni. Dan orang Melayu, tuan-tuan sekalian, mudah-mudahanlah. Sebab itu tadi fake media sosial. Satu lagi kita kena dari segi akidah, kita kena tambah silibus, iaitu mengaji akidah untuk menjadi pendakwah. Sekarang ni kita mengaji akidah ni untuk defend, supaya orang tak ganggu kita, orang datang ni, orang tak boleh ajak kita untuk masuk Kristian ke masuk. Tapi tuan-tuan sekalian, jumlah orang yang masuk Islam di tanah Melayu ni sangat tipis, sangat sikit. Ya, makna kita orang Melayu ni, kita hidup dengan Cina, hidup dengan India yang kita tahu dia agama Hindu, agama Buza dan sebagainya, tapi kita tak pernah ajak. Padahal mengajak itu lebih mudah daripada berjihad. Cuma nak buka mulut saja. Nak kena. Tapi tuan-tuan bayangkan, Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat, baca sirah mereka, jihad pun hebat, dakwah pun hebat. Mereka tak boleh terdetik dalam kepala ni ada lagi yang kafir. Dia akan jumpa, dia akan ajak. Sayyidina Abu Bakar, sebaik dia masuk Islam, dia mempengaruhi semua yang ada di sekeliling dia. Yang mana yang baik dengan dia, yang berusaha meniaga dengan dia, dia akan pujuk masuk Islam. Semua Islam. Dan Sayyidina Osman tu masuk Islam di tangan Sayyidina Abu Bakar. Dan sahabat-sahabat lain lagi. Itu orang dulu. Sehingga kan Rasulullah sendiri sebelum wafat, dan berselian seluruh tanah Arab itu berada di bawah kuasaan Islam. Boleh dikatakan hampir dipanggil keseluruhan kabilah ini, majoritinya masuk Islam. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut dalam surah apa tu? Surah di antara surah yang pendek yang terakhir turun. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillah. Sebelum Rasulullah wafat lagi, Allah Taala menyatakan kamu akan melihat manusia masuk Islam dalam keadaan afwajan, gerombolan demi gerombolan. Itu dipanggil bagi orang dulu. Inilah hadis-hadis yang pernah mencetuskan semangat mereka, ya, untuk berdakwah dan juga untuk berjihad.
Tapi hadis-hadis ini kita sendiri pun dah jarang baca dah. Jadi untuk mengambil tempat itu, nak bagi kata kita ni agama, kita bergaduh bab khilafiyah. Tidak, orang kata kita ni tak minat agama, maka kita bergaduhlah bagi orang nampak kata tu, orang kata apa, beragama lah juga kita ni. Bergaduhlah, Tuhan di langit, bergaduh yang tu. Nak baca bismillah kuat pun semua pelan, bergaduh yang tu. Ni anak-anak kita yang tak sembahyang, tak ada siapa nak bicara. Kok kampung tu penuh berasak tu dengan sekalian. Orang muda tak sembahyang. Tak ada siapa nak ambil hirau. Tidak ada siapa yang nak ambil hirau pun. Atau belum lagi yang tak Islam tu, yang tu kita dah sebut dah tadi. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena rombak balik silibus tu. Rombak balik silibus, dipanggil. Nak rombak tu mudah je. Banyakkan baca fadail a'mal. Tekankan sungguh-sungguh yang itu. Hadis-hadis fiqh ni, buku hakam ni, baca 1-2 cukup. Agak-agak boleh sembahyang, nak angkat takbir macam mana. Tuan-tuan sekalian, nak rukuk macam mana, cakap tu. Cukup kan tu. Ni baca ni hadis kelebihan jihad, kelebihan sembahyang berjamaah, kelebihan menyampaikan dakwah, kelebihan orang kata apa, menjaga silaturahim, kelebihan-kelebihan tu. Sebab tu tuan-tuan parti tengok orang tabligh, bila dia masuk tabligh saja, sat saja, lepas tu orang akan bawa dia keluar 40 hari. 3 hari dulu, lepas tu 40 hari. Kita mengaji, tuan-tuan sekalian, habis 4-5 kitab tak keluar-keluar lagi. Yang pandai bergaduh, tunjuk hero. Tunjuk hero dia panggil, tunjuk hero, tahu kan mana nak tunjuk, kata kita ni mengaji, kita ni pandai, kita menguasai cabang dan sebagainya, tapi tak ada apa sangat yang kita buat. Padahal sahabat-sahabat dulu satu hadis saja, tuan-tuan sekalian, dia mengaji dengan Nabi satu hadis saja, dia balik di kampung dia akan cuba mempengaruhi sebanyak mungkin orang di kampung dia. Dia datang kali kedua dengan Rasulullah, dia datang seorang lagi, dia akan datang dengan satu kumpulan. Sekali dengan ketua kampung dia bawa mai. Sekali dengan ketua kampung, akhir sekali Rasulullah terpaksa hantar, dia panggil pendakwah untuk mengajar mereka di sana. Jadi menunjukkan bahasanya berkesannya dakwah Rasulullah simple saja. Simple saja, dia tak perlu. Dan kata ulama, Islam ni dia menjadi berat ketika mana selepas zaman Abbasiyah, iaitu falsafah mula masuk. Falsafah mula masuk. Yang di mana orang Islam disibukkan untuk berbincang tentang teori-teori, dan mereka tidak sibuk lagi, mana untuk orang awam disibukkan berbincang dengan tentang macam mana orang falsafah bincanglah. Falsafah bincang tu. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena balik kepada asal. Kemudian hadis yang berikutnya, Abdurrahman bin Jabr radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah SAW bersabda, "Maghbarat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahu an-nar." Tidak berdebu dua kaki seorang hamba kerana berjihad jalan Allah, melainkan dia tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan dalam riwayat yang lain, "Maghbarat qadamahu fi sabilillah fahuma haramun 'alan nar." Sesiapa yang dua kakinya berdebu kerana berjihad jalan Allah, maka kedua kaki itu haram ke atas api neraka. Mana Allah Ta'ala tidak akan mengizinkan api neraka untuk membakarnya. Dan kita sedia maklum, tuan-tuan sekalian, bila di akhirat nanti, kalau api neraka tak boleh sentuh kita, dia tinggal satu tempat saja lagi, iaitu syurga. Kerana di sana dia tidak ada tempat, dia panggil dia syurga. Kalau orang itu tidak disentuh oleh api neraka, maka memberi mafhum mukhalafah, iaitu dia adalah akan masuk syurga insya-Allah. Hadis dalam Sahih Bukhari dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, dan juga terdapat dalam Musnad Imam Ahmad. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, aku telah dengar Rasulullah bersabda, "Ma khalata qalbu mri'in rahjun fi sabilillah illa harramallahu alaihi an-nar." Tidak masuki debu ke dalam rongga mulut seorang berjihad jalan Allah, melainkan Allah mengharamkannya dari api neraka. Mana bila dia perang ni, tuan-tuan sekalian, mana
Di antaranya ialah termakan debu lah, makan tanah. Orang kita kata. Mana dia tersedut debu. Jadi apabila tidak masuki debu ke dalam rongga mulut seorang berjihad di jalan Allah, melainkan Allah akan mengharamkannya dari api neraka. Rahjun dalam hadis ini bermaksud al-ghubar, iaitu debu. Dan ada juga ulama yang beri maksud rahjun dalam hadis ini apa yang menyerap masuk ke dalam batin, yang dalam diri manusia dari perasaan takut, gentar atau sebagainya. Maka mengikut tafsiran yang kedua, makna hadis ini ialah tidak meresap ke dalam hati seorang perasaan takut atau gemetar di jalan Allah, melainkan Allah mengharamkannya dari api neraka. Tuan-tuan abang sekalian, bila hadir medan perang ni, tak tahulah takut tu macam mana. Kita boleh ceritalah, kita tak pernah hadir. Tapi kita boleh ingat, kita boleh andai. Contohnya, tuan-tuan abang sekalian, bila kita berdepan dengan suatu situasi yang menakutkan, jadi macam mana perasaan tu masuk dalam diri kita. Sebagai ulama mentafsirkan, rahjun bukan debu, tapi perasaan takut. Dan orang itu dia berasa takut dengan sebab depan dia tu ada musuh. Kalau nak kira nak lari, dia lari awal lagi. Tapi oleh kerana dia tahu bahasanya dia nak bertahankan agama Allah, dia menggagahkan dirinya untuk berada di situ. Maka orang sebegitu, kata Nabi, Allah mengharamkan jasadnya daripada disentuh oleh api neraka. Dan perasaan takut yang muncul dalam hati kita kerana Allah. Jadi perasaan ni banyak. Perasaan bersalah kerana Allah, itu dia panggil taubat. An-nadamu at-taubah. Taubat itu ialah perasaan menyesal. Dan taharu dia panggil kerana Allah. Perasaan dia panggil apa? Kasih. Dan kerana Allah, itu semua perasaan-perasaan yang wujud kerana Allah, dan disebut oleh alim ulama kita sebagai a'malul qalbi, dia panggil amalan-amalan hati. Contoh, kalau kita ni biasa bagi kita amalan hati ni khusyuk, ikhlas, itu amalan hati yang biasa adalah buat kita sembahyang, puasa, zakat dan sebagainya. Kita tahu ketika kita bagi sedekah, hati kita ini tawakal. Tapi jarang ada dalam hati kita ni amalan hatinya ialah takut. Takut kerana Allah Ta'ala itu jarang ada. Dia hanya ada kalau orang tu dia panggil apa? Perasaan takutlah hati. Tapi takut-takut pun dia tak lari, kerana dia lebih cinta kepada Allah daripada diri dia sendiri. Jadi sebab itu amalan ni ada dua. Amalan hati dan juga amalan anggota. Bila kita sembahyang, anggota kita ni baca Fatihah, kemudian tangan tu kita angkat takbir dan sebagainya. Hati kita pula niat dan sekalian menghadirkan keikhlasan kerana Allah dan juga menjaga khusyuk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam jihad pun sama juga. Allah Taala akan bagi pahala. Dia panggil gerak hati manusia yang hadir dengan sebab jihad. Kemudian hadis yang berikutnya, yang ketujuh. Hadis tadi turut terdapat dalam Musnad Imam Ahmad, di mana isnadnya hasan. Isnadnya adalah hasan. Kemudian Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, seorang lelaki datang kepada Nabi SAW lalu bertanya, siapakah manusia yang paling baik? Jawab baginda, mukmin yujahidu bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Orang yang paling baik, kata Nabi, adalah seorang mukmin yang berjihad dengan diri dan hartanya di jalan Allah. Ini sebelum kita pergi lebih jauh, tuan-tuan sekalian, pada zaman hari ini, zaman kita ni, zaman dipanggil dari segi sirah Nabi itu zaman Mekah. Zaman Mekah dipanggil. Jihad di Mekah, iaitulah jihad dakwah, jihad dipanggil tarbiyah dan sebagainya. Jadi jihad dalam bentuk qital ini, kita baca ini, tuan-tuan sekalian, walaupun banyak hadis-hadis yang dimasukkan ini jihad peperangan, tapi kita kena faham jihad dengan makna yang umum. Kerana Rasulullah sendiri pun bukanlah 24 jam berperang. Pertama sekali, kalau di fatrah Mekah dia tidak ada perang, maka mereka bergelumang dengan dakwah, dan mereka bergelumang dengan pendidikan, pentarbihan dan sebagainya. Jadi sebab itu, tuan-tuan sekalian, pada zaman hari ini ni, kita ni tak boleh senyap. Setiap daripada kita ni mesti ada sesuatu yang kita kena kongsi dengan orang lain. Dan anak syorkan pada tuan-tuan sekalian,
Berkongsilah dalam Facebook dan sebagainya semua input-input yang baik untuk kita orang panggil apa, menajar untuk kita menyebarkan agama kita. Sama ada Quran ke hadis ke, sama ada dipanggil ungkapan-ungkapan alim ulama kita ke, yang mana untuk sebab orang lain tuan-tuan sekalian mereka menajar benda lain, hiburan, pemikiran-pemikiran liberal dan sebagainya. Jadi kita kena kongsi, banyak kongsi begitu. Dan begitu juga tuan-tuan sekalian terlibat sama dengan usaha-usaha lah. Sama ada di peringkat kita kata jamaah ke, di peringkat politik ke, sama ada di peringkat kita kata keluarga ke, sama ada di peringkat masjid ke. Jadi kita kena ada satu institusi. Kalau di kampung kita tu, kita termasuk di antara orang yang mengaktifkan mengaktifkan surau ataupun musalla ke, tempat kita ke, bukan saja sembahyang berjamaah tapi di sudut ilmu itu sendiri. Tuan-tuan kena bagi hidup, panggil ustaz mengajar, kemudian jemput orang ramai hadir sama. Kerana manusia ini dia akan berubah sendiri kalau dia faham. Kalau tuan-tuan, kalau kadang-kadang kita beria-ia pergi suruh dia, kadang dia payah. Manusia ni kalau suruh ni memang susah, dia kan nak lawan lah. Lain kalau larang. Kalau larang dia nak buat pula. Jadi tuan-tuan sekarang ni, tuan-tuan ada surau di kampung contohnya lah, ataupun ada tempat-tempat boleh mengaji, tuan-tuan pakat dengan mana-mana ustaz yang tuan-tuan buat pengajian, tuan-tuan jemput. Pengalaman anak sendiri tuan-tuan sekalian, biasanya kalau satu tempat istiqamah itu peringkat mula tu ada 2-3 orang, tapi kalau ustaz untuk dia istiqamah penuh surau, dia akan penuh surau. Ini dia himpun sikit-sikit. Tapi kalau ustaz pun rajin tuang, sak mai sak tak mai, dia tak menjadi. Dia kena himpun sikit demi sikit, sikit demi sikit. Dan orang kampung ni, dengan siapa dia mengaji, dia akan ikut orang tu. Dengan siapa dia mengaji, orang itulah dia panggil, dia akan ikut ustaz tersebut. Jadi tuan-tuan senang cerita, senang. Tak payah tuan-tuan suruh. Ada apa-apa yang tuan-tuan nak tegur, bagi kat ustaz saja. Nanti ustaz akan selip sebab sedikit. Dan kampung ni dia kecil. Tuan-tuan sekalian, dia kecil. Jadi pengaruh dia senang mereka. Kalau orang yang hadir dalam surau itu dah bertambah ke ramai, dia akan automatik, dia akan mempengaruhi dipanggil penduduk kampung tersebut. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita perhati rahsia mazhab Syafi'i dan juga mazhab Asy'ariyah bersebar dengan luas atas muka dunia ini, kerana mazhab itu sederhana dan pembawaan dia sederhana, dan juga melalui majlis ilmu. Imam Syafi'i sendiri ni dia tak suka kontroversi. Dia tak suka berdebat, dia tak suka. Dia suka menyampaikan ilmu. Dan dia diwarisi oleh anak-anak murid dia. Dan juga Imam Syafi'i ini dia suka menulis. Dia suka menulis. Dan juga Imam Nawawi, Imam mazhab Syafi'i dia suka menulis. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, kita parti itulah rahsia mazhab Asy'ariyah dan juga mazhab Syafi'i ini tak boleh digugat dalam muka dunia ini. Dan kita parti dia panggil, sebab itu memanglah orang yang suka berdebat ni dia gah. Orang yang suka menajar debat ni dia gah. Tapi orang tak ikut. Dan sekalian, orang jadi rimah. Orang akan jadi rimah dia panggil. Tapi dia panggil orang yang penyampaian dengan secara tulisan, walaupun lambat, tapi dia akan mengiqna'kan orang sikit demi sikit. Jadi begitulah Imam Syafi'i rahimahullah, tuan-tuan sekalian, dia tak boleh sebar di Baghdad kerana bertembung dengan Mu'tazilah. Tak apalah, dia pergi ke Mesir. Kemudian dia bina balik situ. Akhirnya daripada Mesir itu melimpah pula ke Baghdad. Jadi itu dia panggil, bukan dia takut untuk berdepan dengan khalifah pada zaman itu, tapi dia ada orang panggil apa, pendekatan dia yang tersendiri. Tapi cara Imam Ahmad pun kena ada juga. Cara ketegasan Imam Ahmad itu pun kena ada juga. Jadi sebab itu tuan-tuan sekalian, mana kita kena berfungsi. Masing-masing daripada kita ini mesti berfungsi pada tempat kita masing-masing. Jangan duduk saja. Jangan duduk saja. Buatlah tuan-tuan sekalian apa saja yang kita boleh buat. Balighu anni walau ayah.
Jangan kita, nanti kita di akhirat nanti kita rugi bila kita tidak ada sumbangan jihad ini, tidak ada sumbangan untuk agama Allah Ta'ala ni, kita akan kerugian yang besar di akhirat nanti. Jadi tuan-tuan sekalian, pakatlah dengan kawan-kawan di mana-mana tempat, di kampung kita, di mana-mana yang belum ada lagi tuan-tuan sekalian majlis ilmu dan sebagainya, maka tuan-tuan kena hidupkan surau itu dengan majlis ilmu. Kena hidup balik. Tuan-tuan sekalian kena pakat dengan kawan-kawan. Kalau zaman dulu ada setengah orang ni dia tak kuat dengan seorang dia buat dalam bentuk usrah. Dia pakat dengan kawan, maknanya 2-3 orang, bagi ada dulu sama-sama sendiri usrah. Selepas itu maknanya bila ada usrah ni, maknanya kita boleh sembang-sembang lah. Sembang-sembang sambil-sambil, maka dia terbitlah idea sedikit demi sedikit. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah kita sambung lagi. Kita sampai hadis yang ke-7 malam ni. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.